Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam Sayyidul Ayyam, salam hari Jumaat. Kita perbanyakkan berselawat pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk menyambung sesi bacaan anak kunci syurga kita, yang mana pada minggu lepas kita berhenti pada topik solat jenazah. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung sehingga tamatlah untuk topik berkenaan dengan solat jenazah pada hari ini. Baiklah, untuk tidak membuang masa, kita akan teruskan dengan sambungan kepada bacaan berkenaan dengan solat jenazah, yang mana kali ini kita akan melihat kepada sunat-sunat dalam solat jenazah tersebut. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mengangkat kedua-dua tangan bagi setiap takbir ketika solat jenazah. Tangan diangkat setinggi bahu sama seperti solat yang lain. Sunat juga membaca A'udzubillahi min syaitanir rajim. Ia adalah sunat. Sunat membaca secara perlahan sama ada solat pada waktu malam ataupun siang. Ini berdasarkan hadis daripada An-Nasa'i dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah Sa'd bin Hunayf. Beliau berkata, min sunnati fi salati janazati an yukabbira summa yaqra'a bi ummi Qur'an muqafata sama yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sami yuqli bal du'ana lil mayyiti wa yusallim. Sebahagian daripada sunat ketika solat jenazah adalah selepas takbir membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang perlahan. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi SAW, kemudian mendoakan bagi mayat dengan ikhlas dan memberi salam. Sunat meninggalkan doa iftitah dan surah disebabkan ia mengambil masa yang panjang, manakala bagi solat jenazah dituntut dilakukan secara ringan. Sunat membaca doa ini mengiringi takbir yang ketiga. Allahumma ghafir lahiyana wa mayyitina wa syahadina wa abina wa sagarina wa kabirina wa zakarina wa unsanal lahumma man ahyainahu ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal aman. Dilaporkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan lain daripada keduanya. Teks hadis di atas adalah gabungan dari dua riwayat tersebut. An Abi Ummamah أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. Daripada Umamah radhiyallahu, beliau berkata, as-sunnah dalam solat jenazah adalah membaca Al-Fatihah selepas takbir pertama dengan perlahan. Kemudian bertakbir sebanyak 3 kali dan memberi salam pada yang terakhir. Direkodkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Akbarana Abu Umamata Nusah annahu barahu rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annas sattata fi salati ala al janazah an yukabbira al iman summa yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi
summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu du'a lil janazati fit takbirah la yaqra'u fi syai'in minhunna summa yusallimu sirran fi nafsi. Daripada Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu bahawa seorang lelaki dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa adalah sunnah dalam solat jenazah untuk imam bertakbir kemudian membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama dengan perlahan. Seterusnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikhlaskan doa kepada jenazah pada takbir-takbir yang lain. Tidak membaca ayat-ayat Al-Quran pada takbir-takbir itu, kemudian memberi salam dengan perlahan. Sunat membaca kepada mayat kanak-kanak selepas doa yang pertama. Allahumma ij'alhu faradan li abawayhi wa salafan wa zukran wa izatan wa akibaran wa syafi'an wa saqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabar qulubihima. Dan sunat dibaca mengiringi takbir yang keempat doa ini. Dibaca dari Al-Azka oleh Al-Nawawi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Berdasarkan perbuatan golongan salaf dan khalaf. Syarat sah solat jenazah sama seperti solat yang lain, mesti bersuci, taharah dahulu, iaitu didahului dengan mandi ataupun tayamum. Ini dinakal daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sekiranya jenazah itu tidak boleh dimandikan ataupun tayamum, maka dia tidak boleh solat jenazah ke atasnya kerana tidak menepati syarat sah solat. Sah solat mayat di atas tanah perkuburan selain daripada kubur para nabi. Ini kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sekiranya dilakukan di atas kubur Nabi, ianya adalah haram kerana solat itu tidak sah. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. La'anallahu al-yuhada wan nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Kristian kerana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka itu masjid-masjid. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW solat jenazah di tanah perkuburan selepas dikebumikan, Nabi bertakbir sebanyak 4 kali. Dan juga hadis seorang perempuan hitam atau lelaki yang membersih masjid kemudian mati. An Abi Hurairah anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjida aw syabba ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلني على قبري فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها فإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa ada seorang wanita atau pemuda kulit hitam pernah berkhidmat membersihkan masjid. Rasulullah SAW terasa kehilangannya lalu bertanya tentang orang itu. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Baginda SAW berkata, kenapa kalian tidak memberitahu aku hal ini? Seolah-olah mereka semua memandang rendah kepada wanita atau pemuda itu.
Baginda SAW berkata, tunjukkan aku kuburnya. Mereka membawa baginda SAW ke kubur itu, lalu baginda melakukan solat ke atasnya. Kemudian baginda berkata, sesungguhnya kubur ini yang sangat gelap untuk penghuninya, sesungguhnya Allah akan memberikan cahaya kepada mereka dengan solat aku kepada mereka. Dikatakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Al-Janaiz. Sah sembahyang bagi mayat yang ghaib daripada negeri sekalipun kurang daripada jarak perjalanan qasar, dan walaupun ia berada pada kiblat yang lain, ini kerana Rasulullah SAW mengkhabarkan kematian An-Najashi, Raja Habsyah. Pada hari kematian beliau, baginda keluar ke masjid dan solat ke atas An-Najashi dan takbir sebanyak 4 kali. Direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah. Sunat mendirikan sembahyang jenazah di dalam masjid kerana Rasulullah SAW melakukannya di dalam masjid ke atas mayat Suhaib bin Maidah dan saudaranya, dikatakan oleh Imam Muslim. Sunat ketika solat jenazah itu sebanyak 3 saf ataupun lebih. Ini berdasarkan hadis An-Nabi Salamat bin Abdir Rahmani anna Aisyah lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas qalat idkhulu bihil masjid hatta usalli alayhi فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن سعد وهو بن البيضاء أمه بيضاء. Daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, Aisyah berkata, masukkan jenazahnya ke dalam masjid supaya aku boleh menyolatinya. Tindakan Aisyah itu diingkari, lalu beliau berkata, demi Allah, Rasulullah SAW pernah menyolatkan 2 anak lelaki Maidah, iaitu Suhaib dan saudara. Direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا غفر له. Tiada daripada orang Islam yang meninggal maka solat ke atasnya 3 baris melainkan keampunan baginya. Dilaporkan oleh Al-Hakim dan lain-lain, beliau berkata sahih berdasarkan perawi Muslim. Sunat juga untuk imam berdiri dan sembahyang seseorang di sisi kepala bagi jenazah lelaki dan pada sisi tengah bagi jenazah perempuan. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW berkenaan jenazah lelaki. Hadis tersebut dilaporkan oleh At-Tirmizi dan status hadis tersebut adalah Hasan. Digalakkan membuat 3 saf. Daripada Marsad bin Abdullah Al-Yazani, apabila Malik bin Hubairah menolakkan jenazah dan jumlah jemaah adalah sedikit, beliau akan membagikan mereka kepada 3 saf. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang disolatkan oleh 3 saf jemaah, maka doa mereka diterima. Direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Abu Ghalib berkata, aku pernah melihat Anas bin Malik menyolatkan jenazah seorang lelaki. Beliau berdiri di bahagian kepalanya. Di bawah pula jenazah wanita, lalu para jemaah berkata, wahai Abu Hamzah, solatlah jenazah wanita ini. Lalu dia pun berdiri di bahagian tengah. Lalu Al-Ala bin Ziyad berkata, wahai Abu Hamzah, adakah begini engkau melihat Rasulullah SAW berdiri pada jenazah lelaki sebagaimana kedudukan engkau dan berdiri pada jenazah perempuan sebagaimana kedudukan engkau? Beliau menjawab, ya. Kemudian beliau berpaling ke arah kami dan berkata, ingatlah. Dilakukan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Namun begitu, bagi orang yang mati syahid, mereka haram dimandikan dan disolatkan kerana hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari daripada Jabir radhiyallahu anhu. Tak sepenuh hadis tersebut ialah yang bermaksud Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
bahawa Rasulullah SAW menghimpunkan dalam satu kubur dua orang lelaki yang gugur dalam perang Uhud dan dalam satu kain. Lalu bersabda, siapakah di antara mereka yang lebih banyak mempunyai hafazan Al-Quran? Bila baginda telah diberitahu kepada salah satu di antara keduanya, maka baginda mendahulukannya di dalam lahad lalu bersabda, aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Maka kemudian baginda memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak perlu dimandikan. Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim bidimaihim walam yugassalu walam yusalla alaihim. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW mengarahkan bagi mereka yang terbunuh ketika perang Uhud dengan mengebumikan mereka bersama darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan ke atas mereka yang mati syahid. Sunat mengkafankan mereka bersama kain yang dipakai oleh mereka ketika itu. Ini berdasarkan hadis yang direkodkan oleh Abu Daud daripada Jabir radhiyallahu anhu dengan sanad yang baik. Beliau berkata, Rumiya rujuli bisahmin fi sadrihi au fi khalqihi famata fa'udrija fi thiyabihi kama huwa wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud seorang lelaki dilontar anak panah pada dadanya atau pada lehernya lalu mati. Maka dia dimasukkan ke dalam kainnya seperti apa yang sedang dipakai olehnya ketika hidup. Dan kami bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikianlah tadi kita telah menamatkan bacaan berkenaan dengan solat jenazah dan ada sedikit tambahan berkenaan dengan mengkafankan jenazah dan bagaimana orang yang mati syahid dan sebagainya. Kalau kita ulang recap balik berkenaan dengan sunat-sunat jenazah tadi, solat jenazah tadi, yang mana pertamanya adalah kita selepas kita mengangkat kedua-dua tangan ketika takbir tu seperti mana solat yang biasa, dan seterusnya kita sunat untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sunat juga membaca solat jenazah ini dibaca secara perlahan, sama ada solat jenazah tersebut dilakukan pada waktu siang ataupun malam. Dan seterusnya sunat untuk meninggalkan doa iftitah dan surah disebabkan oleh mengambil masa yang panjang. Sebab bila solat jenazah ni kita dah tak ada baca doa iftitah dan tidak membaca Al-Fatihah lagi. Kita cuma angkat takbir, selepas takbir yang pertama tu ada bacaan dia dan takbir-takbir seterusnya lah. Kemudian sunat membaca doa, ada doa yang disunatkan dibaca mengiringi takbir yang ketiga, dan juga ada sunat membaca mengiringi takbir yang keempat pun ada juga doa dia. Dan seterusnya dinyatakan juga dalam buku ini adalah syarat sah solat jenazah, yang mana mestilah bersuci terlebih dahulu dengan sama ada mandi ataupun tayamum, maknanya jenazah tersebut dimandikan dan ditayamumkan. Jadi sekiranya jenazah tidak boleh dimandikan ataupun tayamum, maka tidak boleh solat jenazah ke atasnya kerana tidak menepati syarat sah solat. Dan juga sah solat mayat di atas tanah perkuburan, seperti mana dinyatakan dalam hadis tadi, yang mana Nabi SAW ada menyembahyangkan jenazah wanita yang selalu mencuci masjid, yang mana Rasulullah tak tahu ketika wanita itu telah pun meninggal dunia, dan Rasulullah tahu ketika Rasulullah tahu tu jenazah tersebut telah pun dikebumikan. Jadi kemudian Rasulullah pergi solat di atas kubur wanita tersebut. Okay. Seterusnya kita ada juga syarat sah untuk kita solat bagi mayat yang gaib walaupun daripada negeri berbeza dengan jarak perjalanan yang jauh lah. Dan kemudian sunat mendirikan sembahyang jenazah ni dalam masjid seperti mana perbuatan Rasulullah, dan kalau boleh setidaknya saf adalah sebanyak 3 saf ataupun lebih.
Bagi kedudukan untuk solat jenazah bagi jenazah wanita dan lelaki, sunat untuk imam berdiri bagi jenazah lelaki pada sisi kepala, dan pada jenazah perempuan adalah pada di tengah jenazah, di kedudukan tengah pada jenazah tersebut. Dan seperti yang saya kata tadi, tidak bagi orang mati syahid tu kita tak perlu mandikan dan tidak disolatkan kerana ada hadis yang seperti mana menyatakan sebelum ni. Dan juga sunat untuk mengkafankan jenazah tersebut bersama kain yang dipakai oleh mereka ketika itu. Okey, wallahu alam. Demikianlah apa yang kita baca tadi daripada sambungan minggu lepas berkenaan dengan solat jenazah. InsyaAllah kita akan sambung kembali bacaan sambungan pada topik yang akan datang pada hari Jumaat minggu depan, iaitu berkenaan dengan tajuk puasa. Baiklah, kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.